dihormati, disayangi, disanjungi. Kalau bukan jelas, siapa yang abang berani? Yang lemah lembut baik dimengerti. Kalau bukan jelas, siapa lagi? Wanita hari ini. 17.10.24 itu adalah tarikh untuk siaran hari ini bersama dengan kami di Wanita Hari Ini. Saya Uyaina dan rakan setugas saya Syahira Izzati. Apa khabar semua? Harapnya anda semua okey, sihat-sihat sahaja. Betul, walaupun hari ini dah pun hari Khamis, kami harapkan anda semua kekalkan momentum yang sedia ada. Esok dah nak Jumaat dan kita bakal berhujung minggu sekejap sahaja lagi. Apapun kami doakan, apa sahaja urusan yang anda lakukan untuk hari ini semuanya dipermudahkan. Dan juga Yana, sebagai mukadimah untuk Wanita Hari Ini, edisi hari Khamis hari ini, izinkan kami untuk kongsikan kepada anda keadaan di sekeliling kita, apa yang berlaku di sekeliling kita supaya kita lebih cakna dengan apa yang berlaku dan sentiasa bersedia. Ini berlaku di Bandar Baru yang mana 100 mangsa daripada 25 buah keluarga di Kampung Besar Mukim Bagan Samak terjejas selepas kediaman mereka dinaiki air berikutan fenomena air pasang besar pagi tadi. Bagaimanapun menurut bomba, tiada pusat pemindahan sementara dibuka dan air juga semakin menurun, Yana. Dan seperti yang sering kali kami war-warkan di Wanita Hari Ini, yang mana monsun timur laut dijangka akan bermula 1 minggu lebih awal, yang mana kebiasaannya MTL atau monsun timur laut ini akan bermula pada awal November. Tetapi tahun ini jangkaannya bermula 1 minggu awal, berarti hujung Oktober ini akan bermula MTL ini. Jadi diharapkan kepada semua yang berada di kawasan khususnya Pantai Timur dan sebagainya lebih cakna tentang keadaan semasa dan ambil langkah berjaga-jaga, seperti mana juga yang sering kami ingatkan, beg kecemasan itu harus disediakan terlebih awal. Penting sangat benda ini. Baik, dan seterusnya kita nak kongsikan juga kepada anda kes bunuh mengenai Sabri Baharom. Mungkin yang anda nak kongsikan kepada penonton. Ya, Syira, buat mereka yang mengikuti perkembangan kes ini, hari ini telah pun dilaporkan yang mana 2 suspek kes pembunuhan Sabri Baharom yang merupakan pesara pegawai kewangan Felcra 62 tahun telah pun didakwa di mahkamah pagi tadi, dan seorang suspek berusia 27 tahun, seorang lagi berusia 38 tahun, yang mana kita harapkan dengan pendakwaan ini, kes berkenaan dengan pembunuhan Allahyarham Sabri Baharom ini akan diadili seadilnya, akan dibicarakan seadilnya, insya-Allah. Insya-Allah, dan kita sebagai orang awam, kalau boleh kita hentikan sebarang spekulasi dan kita tunggu apa agaknya keputusan mahkamah. Betul. Baiklah, izinkan kami untuk teruskan kepada perbincangan kami untuk hari ini. Seperti biasa, hari ini hari Khamis, kami selalu bawakan berkaitan dengan undang-undang dan juga kesihatan, dan hari ini kami bawakan kepada anda topiknya nafkah ikut kemampuannya. Bercakap tentang nafkah ini bukanlah topik baharu yang kami bawakan di Wanita Hari Ini. Sudah sering kali kami bincangkan, kita bawakan topik ini, dan sering kali juga topik ini menjadi perdebatan dalam kalangan masyarakat kita. Hari ini perinciannya berkenaan dengan nafkah mengikut kemampuan bersama dengan tetamu kita sekejap sahaja lagi. Betul, nak tahu apa lebih lanjut, nantikan 1 jam ini. Dan untuk membuka tirai Wanita Hari Ini, saya serahkan kepada Yana. Kita nak bersama dengan seorang wanita hebat datang dari Indonesia dan diberi gelaran Queen of Indonesian Pop. Kita bersama dengan Datuk Seri Rosa. Silakan. Lagu ini adalah lagu terbaru dari aku, duet aku bersama Ariel. Tapi karena Ariel tidak bisa hadir hari ini, jadi mungkin kita akan tayangkan di sini. Masih terasa getar hati saat engkau ungkapkan segala yang terpendam, dan kau bisikan nada cinta. Semakin indah dunia membuka mata hati, getar-getar cinta semakin dalam ku rasa, bagai sebuah simfoni.
yang baik hati, selalu menjagamu, semoga abadi tali cinta kita. Semakin indah Dunia membuka mata hati, getar-getar cinta semakin dalam ku rasa, bagai sebuah simfoni dalam nada cinta, semakin dalam ku rasa, bagai simfoni di dalam jiwa. Dalam jiwa, nada-nada cinta bagai sebuah simfoni ku rasa. Assalamualaikum wanita hari ini. Indahnya suasana di studio wanita hari ini. Kita bawakan Datuk Sri Rosa ataupun lebih mesra dengan panggilan Teh Ocha. Sudah lama nggak panggil aku itu ya? Ya, sudah lama ya. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Selamat datang. ke studio wanita hari ini. Terima kasih, senang banget. Speechless. Saya tak nak mengacara lah hari ni. Saya nak jadi fangirl je. Nak join juga. Okey, mungkin Teh Ocha ke sini Silakan. sedikit. Sini ya? Saya dapat pegang Teh Ocha tau. Pegangnya. Ini real. Real ya. Okey, Okey, Mbak Yana. Datuk Sri Rosa, lagu Nada Cinta. Bukan lagu yang baru sahaja kita Betul dengar. sekali. Tetapi dah bertahun-tahun sebenarnya lagu ini. Tetapi yang ada muzik videonya tadi itu bersama dengan Ariel. Okey, itu adalah remake. Betul, itu ada remake. Sebetulnya itu adalah untuk soundtrack dari film documentary dari saya, yaitu judulnya All Access, yang baru saja dilancarkan di Indonesia di bulan Agustus, dan insya Allah tanggal 18 ini akan tayang di seluruh pawagam di Malaysia, Singapura dan juga Brunei. Baik, Datuk Sri sendiri, pemilihan Ariel di dalam lagu ini, kenapa agaknya peminat tertanya-tanya? Betul. Jadi karena waktu pas konser 25 Shining Years, itu Ariel merupakan guest star aku. Jadi dan kita berdua menyanyikan lagu ini. Jadi semua fans macam, oh ini harus ada di DSP, harus ada di DSP. So, we think about it dan kita pikir, oh iya udah kita buat aja. Gitu. Jadi kita remake dan sekaligus untuk soundtrack dari film ini. Jadi All Access ini adalah film documentary, cerita tentang kehidupan aku di dalam industri ataupun juga di belakang layar. Jadi banyak sekali cerita-cerita private yang tidak pernah aku share sebelumnya, tentang pribadi, tentang aku mungkin di atas panggung terlihat happy aja, tapi sebagai wanita kita semua mesti ada perasaan-perasaan lain kan. Betul. Ketika udah pulang ke rumah, itulah yang ada di dalam film itu. Hal yang tidak pernah dilihat masyarakat sebelumnya. Akhirnya aku reveal dalam film dokumenter. Masya Allah. Sekali lagi selamat Teh Ocha, tahniah untuk pelancaran filmnya. Tetapi kan kita juga nak tahulah kan, kalau duet bersama Ariel Noah sudah. Kalau penyanyi di Malaysia, kita ramai tahu penyanyi-penyanyi hebat. Hebat selalu. Okey, kalau penyanyi yang lelaki, siapakah orangnya? Sebetulnya kalau lelaki justru dari dulu kan aku sempat sama Hafiz. Ada satu lagu dan itu pun khusus ya, memang khas untuk
di Malaysia gitu, spesial. Kemudian ada Joff Lizzo gitu. Justru perempuan yang aku belum pernah lihat ini. Kalau Siapakah penyanyi wanita individunya? Tadi malam aku kebetulan my twin sister. Okey. Datang Sri. Adakah Datang Sri. Siapa tu? Datang Sri Siti. Yang sama Datuk juga Sri kan Siti. sebenarnya. Kita bermula sama dan Okey. sampai hari ini kita masih juga ada di dalam industri musik ini kan. Jadi tadi malam beliau pun ikut support dalam gala premiere bersama suami tercintanya. Terus kita bilang, kita malah belum pernah ya bikin sesuatu berdua. Kenapa ya? Dua-duanya selalu sibuk kan, Okey, insya Allah. ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan ada rezekinya kita bisa buat sesuatu. InsyaAllah, amin. InsyaAllah. Dan Baik. pastinya peminat, penonton semua pun Tertunggu-tunggu. akan, betul. Mendoakan tapi kolaborasi. memang Malaysia banyak sekali talent-talent yang luar biasa. Jadi aku banyak sekali melihat penyanyi-penyanyi yang baru bermula juga yang talentnya memang udah hebat-hebat ya. Jadi aku juga tidak menutup kemungkinan untuk bisa berkolaborasi dengan mereka. Ocha, nasib baiklah saya ni bukan penyanyi. Kalau saya ni penyanyi, Kalau saya tidak, nak Yana minta tapau berkolaborasi Semua dengan yang Datuk popular Seri dia lah Rosa. orangnya. Okey, Okey, baik Datuk Seri Rosa. Mungkin kepada peminat-peminat di luar sana untuk mereka mengetahui apakah perkembangan terkini Datuk Seri Rosa, ke mana mereka boleh pergi. Oke, insya Allah pastinya ini adalah salah satu karya terbaru dari saya ya. Biasanya kan nyanyi aja, single, konser. Kali ini movie biografi. Jadi macam ini adalah film dokumenter ya. Jarang sekali membuat film dokumenter itu ada di sinema. Jadi inilah satu kesempatan mungkin juga bisa bernyanyi-nyanyi di dalam sinema, bisa karaoke bareng dengan lagu-lagu saya gitu dan mendengarkan kisah cerita hidup saya sebagai seorang wanita. Jadi bukan hanya sebagai seorang penyanyi di industri aja, tapi juga sebagai seorang wanita yang membesarkan satu orang anak juga dan juga menjalani hidup dengan bekerja setiap hari, tapi juga harus menyeimbangkan dengan keluarga gitu. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat ya untuk wanita-wanita hebat di luar sana. Dan bukan saja manfaat, tetapi semangat untuk Semangat, wanita-wanita betul yang banget. berada di posisi yang sama seperti Datuk Seri Rosa. Betul. Terima kasih. Terima kasih sekali. Selamat maju jaya. All the best to Ini you, Datuk hari Seri ini Rosa. aku cerah sekali melihat wajah-wajah cerah di dalam. Kita bertiga. Tak, sebenarnya Datuk Seri Rosa ni vampire. Beberapa tahun yang lalu masih lagi sama. Masih lagi wajahnya. begitu. Okey, baiklah. Terima kasih Datuk Seri Rosa. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Okey, baik. Sekejap lagi, seperti yang kita dah wawarkan tadi, kita akan membincangkan sebuah topik berkaitan dengan nafkah mengikut kemampuan bersama dengan tetamu kita dah berada di sana. Jadi kepada anda semua, mungkin ada soalan, ada apa-apa perkongsian yang nak diceritakan bersama dengan kami, ke mana boleh mereka pergi, Syira? Mereka terus ke Facebook kita di Wanita Hari Ini. Jangan lupa untuk follow kami di Instagram dan juga di TikTok. Baiklah, kita nak berhenti berehat seketika. Anda jangan ke mana-mana. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Kau nak tahu tak kenapa ramai perempuan yang give up minta nafkah? Aku dah penat, sumpah aku penat, kau tahu tak? Aku dah 9 bulan tak dapat apa-apa ni. Lepas tu aku datang lagi, aku cakap tolonglah. Aku dah penat. Kenapa kau tak boleh nak memudahkan? Tak boleh aku nak lalu mahkamah, tak boleh aku nak tutup kat mahkamah. Kenapa semua benda kau nak suruh aku lalu mahkamah? Kenapa kau nak suruh aku lalu mahkamah? Kenapa? Kenapa kau nak apa-apa tutup kat mahkamah? Kenapa? Kau boleh je memudahkan Tuan Sofian. Kau boleh je memudahkan. Aku dah penat dah. Aku dah penat dah berapa banyak. Dah berapa banyak borang dah aku punya kau nampak tak? Aku dah tutup semua. Itu sebenarnya adalah luahan hati, luahan perasaan seorang isteri yang berjuang sebenarnya untuk menuntut nafkah. Pak kata Syira tadi, mungkin dah rasa penat, dah rasa seperti dikecewakan berkali-kali, dan ini sebenarnya yang akan menjadi topik perbincangan kita pada hari ini. Macam yang kita katakan tadi, bukan suatu topik yang baru. Mungkin masyarakat secara amnya sudah mengetahui apakah itu nafkah, apakah implikasinya sekiranya nafkah itu tidak dilunaskan, tanggungjawab tidak dilangsaikan sebaik mungkin. Dan hari ini
kita akan membincangkan dengan lebih terperinci tentang nafkah mengikut kemampuan. Betul, tak dinafikan dalam rumah tangga kita mahukan kedua-dua pihak untuk mainkan peranan dan kita tak nafikan juga ada suami di luar sana yang sangat bertanggungjawab. Betul. Mereka tahu nafkah terhadap isteri, mereka tahu nafkah terhadap keluarga. Tahniah untuk golongan lelaki seperti ini. Betul, apa yang perlu disediakan. Tetapi inilah dia yang menyakitkan, realitinya ada dalam kalangan suami yang tidak tahu, tidak ambil tahu dan kalau boleh tak nak tahu pun apa itu nafkah. Dan dah jatuh kepada culas memberi nafkah. Baik, untuk membincangkan dengan lebih lanjut tentang topik kita pada hari ini, kita bersama dengan Tuan Muhammad Nur Hafiz Roslan selaku Peguam Syar'i yang tak asing di studio wanita hari ini. Apa khabar, Tuan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Yaina? Apa khabar Syirah? Alhamdulillah, kami berdua sihat, sejahtera selalu. Happy. Baik. Sebab tadi jumpa Rosa. Sangat, kita semua happy. Di studio pun sangat ceria. Okey, baik Tuan, bila mana kita bercakap tentang nafkah ikut kemampuan ini, mungkin sebagai mukadimahnya boleh diceritakan kepada para penonton apa yang dimaksudkan dengan nafkah itu, apa definisi nafkah sebetulnya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sidang penonton di rumah, terima kasih pada host yang berdua yang cantik seperti biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, untuk penonton di luar kena faham apa itu nafkah. Okey, yang isteri kena faham, suami pun kena faham. Nafkah ini adalah satu tanggungjawab yang telah diletakkan di atas pundak. Oh, ayat-ayat zaman universiti kan. Di atas pundak-pundak kamu dan tanggungjawab kebertanggungjawaban ke atas siapa? Ke atas seorang suami apabila aku terima nikahnya terhadap seorang isteri. Apa benda yang dimaksudkan dengan nafkah yang perlu mereka wajib yang dari sudut hukum syarak dan juga dari sudut peruntukan undang-undang. Pertama, makan minum. Okey, makan pakaian, tempat tinggal dan juga yang sekali lagi kesihatan. Okey. Tapi di dalam hadis yang lain ada juga jika ada yang mampu perlu sediakan bibik ataupun pembantu rumah. Dan masuk juga nanti utilities. Apa nama dia? Perempuan punya barang-barang penjagaan peribadi. Itu juga menjadi satu kewajipan. Tetapi kita ambil 4 perkara penting. By hook or by crook, gaji RM500 ke, gaji RM1,500 ke, gaji RM50,000 ke sebulan. 4 perkara ni mesti dilaksanakan. Itu yang dimasukkan dengan nafkah kepada isteri. Okey. Dan mungkin Tuan boleh tambah sedikit juga. Sebagai seorang suami, tanggungjawabnya nafkah kepada isteri. Tetapi sebagai seorang ayah juga, ada tanggungjawab nafkah kepada anak-anak. Mungkin sedikit. Dia nafkah kepada isteri, seperti yang saya sebutkan tadi. Nafkah kepada anak juga adalah suatu kewajipan. Jadi itu sebab kenapa dalam ayat Al-Quran ada berkenaan dengan ar-rijal qawwamuna 'alan nisa tu kan. Selalu dalam ceramah-ceramah agama kita selalu didengarkan dengan perkataan tersebut bahawa lelaki ini sebagai suatu pemimpin kepada kaum wanita kan. Apa yang dimaksudkan dalam ayat tu sebenarnya? Firman Allah SWT di dalam ayat tersebut sebenarnya telah mengkhususkan kebertanggungjawaban. Tanggungjawab seorang lelaki ni banyak. Yang mana bila sebagai seorang suami, nafkahnya kepada isteri. Dan apabila ada anak, lahirnya anak, maka kewajipan tu jatuh pada ibu ke? Tak. Kewajipan nafkah tu jatuh kepada suami. Hatta kalau mereka bercerai sekalipun, selagi mana anak itu sehinggalah kalau kata umurnya 18 tahun ataupun sambung belajar, belum berkahwin ataupun belum bekerja, maka kewalian ataupun tanggungjawab nafkah tu kepada siapa? Jawapannya tuan-tuan dan puan-puan yang di rumah, jawapannya kepada ayah. Suami dan juga bapa. Baik Tuan, kalau kita dapat lihat senario pada hari ini, situasi pada hari ini, wanita turut sama bekerjaya. Mungkin kita juga turut sama menyumbang dalam kewangan keluarga. Adakah dengan alasan isteri juga bekerja, melonggarkan syarat nafkah suami terhadap isteri ataupun masih tetap sama? Jawapannya tidak. Laju je saya jawab kan. Tidak. Isteri nak bekerja ke, tak bekerja ke, sama ada dia multimillionaire ke, sama ada dia sebagaimana sekalipun, maka adakah tanggungjawab itu terlepas? Jawapannya tidak. Maka tanggungjawab itu tetap perlu dilaksanakan. Wajib, puan-puan, wajib. Kecuali, saya beritahu, kecuali tiba-tiba puan pula yang tiba-tiba cakap, ataupun waktu dalam perkahwinan, abang tak perlu bayar nafkah pada saya. Ini betul-betul ada lafaz ni. Betul-betul isteri yang ada hak ada. Contoh, saya ada handphone kan. Saya ada handphone. Umpama macam saya beri dah hak saya ni kepada dia. Awak tak perlu laksanakanlah dalam situasi ni. Patutnya suami bagi nafkah tapi isteri melepaskan hak tersebut. Dia lafazkan memang ada ataupun sama ada dalam WhatsApp pun ada pernah cakap, maka terlepas. Tapi kalau tak pernah langsung cakap,
isteri tu pun bekerja. Di hari ni bukan cerita zaman mak ayah kita dulu Ini cerita zaman sekarang, saya rasa hampir 70% wanita berkerjaya. Betul. Ya. Dan suami tetap suami, wanita itu tetap seorang isteri. Walaupun gaji dia lebih tinggi ataupun dia lebih berkemampuan, tetapi kewajipan untuk melaksanakan nafkah tidak terputus. Baik. Dan sebenarnya kan Tuan Hafiz, ini juga yang saya nak kongsikan dalam satu buku yang saya baca semalam, tokoh penting dalam Islam apabila menyentuh tentang Ummul Mukminun, antaranya Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Saudah, Sayyidatina Aisyah, yang mana inilah indahnya menjadi seorang wanita setelah kedatangan Islam, yang mana kedudukan seorang wanita itu sangat dimuliakan dan diangkat tinggi. Jadi nafkah ini jugalah sebahagian daripada orang kata suatu kepentingan yang diberikan kepada golongan wanita khususnya. Baik, saya nak tanya kepada Tuan Hafiz berkenaan dengan nafkah, implikasi sekiranya nafkah ini tadi tidak dilangsaikan oleh suami ataupun ayah. Tetapi sebelum tu kita nak bertanya dulu pendapat orang ramai tentang topik kita pada hari ini. Nafkah setahu saya perkara wajib untuk suami beri kepada isteri. Contoh tempat tinggal, makanan, pakaian. Bagi saya, sebab suami yang bagi kita nafkah, so bagi saya memang mengikut kemampuan suami, tapi isteri pun kenalah kita berbincanglah sama sendiri. So sebelum kahwin tu, macam saya juga sebelum kahwin memang saya berbincang dulu apa keperluan saya, apa kehendak saya. Nasib baik saya ni tak adalah yang nak yang bukan-bukan, yang lebih-lebih. Tapi saya tahu bila suami saya mampu, kita minta lah. Yang saya faham pasal nafkah adalah perbelanjaan ataupun sara hidup yang perlu diberi kepada isteri ataupun anak-anak ataupun orang bawah jagaan dia. Okey, pada pendapat saya, nafkah tu perlu mengikut berdasarkan kemampuan seorang suami itu pada ahli keluarga dia. Nafkah ni adalah satu kewajipan yang dituntut oleh para suami untuk diberikan kepada isteri. Kemampuan suami, tapi yang saya nak tekankan di sini adalah kemampuan tu perlulah diikhtiar ataupun diusaha, bukan saja dibiar begitu saja macam itulah. Saya suka pendapat responden kita semua sebab rata-rata memang faham tentang apakah itu nafkah dan wajib menunaikan nafkah ini dari sudut pandang seorang suami dan juga seorang ayah. Tetapi Tuan Hafiz, berbalik kepada soalan saya tadi kan. Nafkah kita dah tahu wajib untuk dilaksanakan. Tetapi apakah kesan ataupun implikasinya sekiranya nafkah ini tadi tidak dilaksanakan? Okey, pertamanya apabila nafkah tidak dilanggar, adakah soalannya lebih kurang macam ni, adakah undang-undang menjaga hak kamu, yakni wanita-wanita atau isteri? Jawapannya ada, puan-puan. Bukan hanya lepas bercerai baru minta nafkah tertunggak dan sebagainya. Ketika dalam perkahwinan, cakap minta still lagi dibuat, orang kata buat donor, buat tak tahu je kan. Buat je, pekak jadi kan. Cakap lembut tak boleh, kena bebel-bebel pun tak boleh. Jawapannya ada tak dari sudut undang-undang menjaga hak anda semua? Jawapannya ada, puan-puan. Okey, jadi kita boleh tengok dalam seksyen 69, 70 dan juga 71. Ni kalau di dalam Akta Wilayah Persekutuan Undang-Undang Keluarga Islam. Jadi kat situ kita ada nafkah tertunggak ataupun kewajipan membayar nafkah. Hatta kalaulah kata tiba-tiba dalam keadaan suami itu tak berkemampuan ataupun suami di dalam penjara, maka waris ataupun dalam hukum syarak ni, selepas daripada si suami itu, keluarganya lah untuk bagi nafkah pada isteri. Boleh tak? Jawapannya boleh. Cuma nak dituntut atau tak dituntut di hadapan mahkamah tu yang jarang-jarang berlaku. Okey. Tapi apabila implikasi apabila mereka ini tidak membayar nafkah, maka dia akan jadi hutang. Jadi kita akan pergi kepada tajuk nafkah tertunggak. Nafkah tertunggak ni dia akan jadi satu hutang, dia akan jadi hutang terkumpul. Hutang terkumpul ataupun tiba-tiba dia ada nafkah tertunggak dan juga ada yang kita cakap nafkah tidak mencukupi. Selalunya contoh kita bagi nilai besar 10,000. Tiba-tiba jadi 5,000. Sebab apa jadi 5,000? Rupanya tiba-tiba ada bini baru. Faham tak? Tapi bini baru ni tak didaftarkan. Okey. Jadi bila tak didaftarkan dengan betul,
Dan disebabkan oleh itu, tapi dia tahu dan kemudian masa dia daftarkan pun dia tidak ada deklarasi berkenaan dengan nafkah, tidak ada deklarasi berkenaan dengan hak bermalam, tidak ada deklarasi berkenaan dengan hak nafkah dia, harta pencarian. Jadi macam mana? Adakah dia boleh tuntut? Jawapannya boleh. Bagi balik semula kepada di antara daripada seksyen 60 tadi, 65, 64, 70, 75, 72 kurangan 1 kurangan 2, itu semua berkenaan dengan persoalan nafkah isteri. Dan sedikit daripada sebahagian itu adalah nafkah anak. Jadi implikasinya kalaulah mereka ini apabila dah dimohon ke hadapan mahkamah, puan-puan, masa ni mungkin dia macam hampir-hampir nak bergaduh lah. Dah cakap lembut tak boleh, apa orang panggil, suami balik nak pujuk, nak beritahu, nak cakap, nak ingatkan, bagi kopi tak jalan juga kan. Lepas tu kena bebel-bebel tak jalan juga kan. Dah tu duk marah-marah anak tapi sebenarnya sindir-sindir kat suami tak jalan juga. Buat pekat tak jalan juga. juga. Maka jalannya adalah ke mahkamah syariah. Bila ke hadapan mahkamah, jadi satu je lah yang kita kena faham sidang penonton, bila sampai mahkamah ni dia jadi serius. Bila dia jadi serius, kemungkinan sama ada berlaku perceraian atau tak berlaku perceraian, itu nombor 2. Tetapi kalau jawapannya boleh tak dituntut, jawapannya boleh. Sebab seksyen ada. Baik Tuan, saya tertanya juga, bagi suami yang culas nafkah ini, bolehkah kalau kita tuntut untuk gaji mereka mungkin dipotong dan sebagainya? Ada ke akta ataupun seksyen itu? Ada. Berkenaan dengan ni, dia ada berkenaan dengan kita ada hiwalah. Contohnya, kita ada berkenaan dengan perintah pelaksanaan. Jadi, tetapi dia ada prosedur tu perlu diikuti puan-puan. Jangan kita main terjah tiba-tiba terus minta. Jadi kena pergi dulu kepada mohon nafkah. Okey. Kalau anak dia ada nafkah sementara. Kalau isteri terus mohon nafkah kalau nafkah tak diberi bukan nak minta, kita tak nak cerai ni. Nak bab nafkah je, masih nak bertahan tapi nafkah tak dapat-dapat. Jadi kita pergi ke mahkamah bukan untuk mohon cerai tapi mohon untuk memberi kita nafkah. Dah selepas ada tu, dia tak jalankan juga. Dah ada perintah nafkah ni. Pun masih lagi buat dono je lagi. Maka masa tu kita akan buat perintah komitel. Masa komitel tu boleh kena penjara. Ataupun selepas itu kita mohon perintah pelaksanaan. Permohonan perintah pelaksanaan perintah. Mana kita nak lebih spesifik supaya adanya potongan gaji contohnya. Ataupun ada kalaulah kata sehingga kan dalam seksyen tersebut 71 kurungan 1 atau 71 kurungan 2, yang mana kalaulah berlaku kematian, dia akan dianggap sebagai satu hutang sebelum pusaka tersebut dilepaskan, disburse kepada ahli waris yang lain. Maka yang perintah mahkamah tu hutang tu adalah kena bayar dulu yang tu. Faham tak? Faham. Cuma benda ni dia jarang-jarang macam Piramli, jarang-jarang kan, kadang-kadang. Jadi benda ni jarang-jarang berlaku. Tapi kalau jumpa peguam syar'i, mereka akan tengok balik seksyen, boleh buat. Cuma kalau jumpa kita mungkin 10 orang, 100 orang. Contohlah, macam saya mungkin dah 15 tahun beramal. Kalau tanya saya, ada tak buat? Tak ada. Dah 15 tahun. Tak ada mendapat tuntutan? Tak ada yang tiba-tiba nak buat tuntutan macam saya cakap tadi. Sebab apa? Sebab kadang dia dah macam umpama orang Melayu ni kadang-kadang ataupun kebanyakan Muslim adalah Melayu kan. Jadi kebanyakan mereka ni macam isteri-isteri yang lantak lah. Itu dia jawab dengan Allah Ta'ala. Contoh macam tu. Itu dekat akhirat nanti tahulah. Itu niche biasa lah. Tapi kan Tuan Hafiz, bila kita nak berbalik kepada topik kita pada hari ini, iaitu nafkah mengikut kemampuan. Saya ada beberapa soalan berkaitan dengan kemampuan ini. Pertama sekali, apa yang didefinisikan dengan kemampuan? Setiap individu itu akan berbeza-beza. Dan yang keduanya, katalah pada awal perkahwinan mungkin nafkah yang diberikan adalah bernilai RM300. Tetapi ini sekitar tahun 1990-an. Di tahun 2024 sekarang, adakah value yang RM300 itu masih lagi relevan pada dalam konteks keadaan sekarang, ataupun sebenarnya nafkah ini, value nafkah itu pun berubah-ubah mengikut keadaan semasa? Kena faham sidang penonton di rumah untuk isteri-isteri pun kena faham Jadi kalau di hadapan mahkamah ni puan-puan, kita akan persoal para hakim dan juga para peguam seperti saya, peguam syar'i, kita akan berhujah kepada dua perkara. Apa keperluan-keperluan nafkah yang didefinisikan sebagai nafkah tadi itu, berapa kita akan ada lebih macam kotak-kotak. Contoh tiba-tiba rumah 1,600, makan minum katalah tiba-tiba 1,500. Lepas tu kata utilities, tu ada takaful. Sekarang kita ada takaful sebab tiba-tiba kalau apa-apa berlaku, takkan ada orang yang ada simpanan tiba-tiba kalau dia tiba-tiba kena buat pembedahan 25,000, 30,000, tak ada.
selalu buat takaful. Caruman takaful 1,5 sebulan contoh. Kita ambil yang basic. Semua tu masuk dalam nafkah. Jadi bila masuk dalam bab nafkah berkenaan perkara tersebut, peguam lawan akan selalunya akan buat apa? Peguam lawan, contoh saya peguam lawan lah. Saya peguam bagi suami. Saya pula akan bercakap sebab hakim akan melihat kepada dua perkara. Perkara yang dituntut, berapakah keperluan-keperluan yang dianggap sebagai nafkah. Kedua, kemampuan suami. Dia bukan keperluan isteri tau, kemampuan suami. Jadi kemampuan suami ni kita bagi mudah je. Kalaulah kata gaji seorang lelaki ataupun gaji seorang suami tu 5,000, umpamanya 1/4 tu memang nafkah untuk isteri. Baik. Dapat tak? Dia punya bidalan dia. Sebab nanti ada pula sebahagian daripada tu 25% tu adalah untuk anak. Jadi suami tu adalah selebihnya. Jadi contoh kalau untuk nafkah anak ni dalam mahkamah syariah, kita dah ada arahan amalan dah keluar table. Anak seorang berapa, anak 2 orang berapa, anak 3 orang berapa. Nilai ya, peguam kalau tanya peguam-peguam syar'i yang ni dia akan tahulah yang dah biasa dengan perkara ni. Contohnya kalau anak seorang kat situ dia ada 20 hingga 25% daripada nilai gaji. Gaji tu gaji kasar ke gaji bersih? Gaji bersih. Jadi macam ni, kita kena faham kalaulah kata berkenaan dengan kemampuan dulu dan sekarang keadaan semasa, value kita punya berkenaan dengan apa kata currency dan juga nilaian suatu barang tu dah berbeza. Betul. Okey, contoh mungkin 10 tahun yang lepas kita dalam RM10 kita boleh dapat satu barang yang banyak ni. Tapi kadang ada RM10 kali ni order Grab je pun kadang RM20 untuk seorang makan. Okey, jadi dia dah berbeza dah. Jadi balik juga bukan hanya pada nilai tapi pada kemampuan ataupun berapakah income suami itu sekarang. Suami itu hanya mudah aja. Dia akan terlepas di hadapan mahkamah dan terlepas dari sudut hukum syarak apabila dia memberi nafkah mengikut kemampuannya. Dan definisi kemampuan itu adalah, kalau kita nak mudah untuk fahamkan puan-puan di rumah dan wanita hari ini, adalah contohnya 1/4 daripada nilaian gaji bersih. Yang tu mesti untuk isteri. Dan sebenar-benarnya balik kepada 4 perkara. Nak buat macam mana sekalipun, rumah mesti dia bayar. Nak buat macam mana sekalipun, makan, minum, tetap suami yang bayar. Yang lebih-lebih kalau isteri nak top up ni, tu macam sedekah dan amal jariah isteri. Betul. Baik, yang ketiga saya tu Aida. Baru ketiga. Pakaian. Pakaian wajib dalam Islam, dalam hukum syarak. Kalau depan mahkamah pun bergaduh, pakaian ni adalah dia ada 2 kali setahun. Itu yang wajib. 2 kali setahun. 2 kali setahun. Tapi huruf wa maslahah kadang-kadang tiap-tiap bulan ada dia orang punya yang diperlukan. Tapi kalau yang digaduh kat mahkamah ni, dia yang 2 kali inilah. 2 kali. Okey, baik tuan, sedikit. Andai kata suami itu ada keluarga baru dan dipotong pula nafkah isteri pertama ini, bagaimana situasinya? Tak boleh. Maksudnya dia tak mampu. Oh, laju saya cakap. Saya suka jawapan tu. Saya terus terkesima di situ. Nadanya di situ. Tak, dia sebab macam ni. Sebab kalau kamu nak berpoligami, kamu perlu mampu dan adil. Bila keadaan mampu dan adil, adil ni abstrak. Keadilan. Adil dalam Islam ini bukan macam potong kek. Syirah separuh, Uyana separuh. Lepas tu saya ada nampak seorang anak-anak kecil ni, saya bagi dia kecil. Separuh juga. Maksudnya dalam Islam bukan macam tu. Dia meletakkan hak kepada tempatnya. Itu adil dalam Islam. Jadi sama juga berkaitan dengan kemampuan. Macam ni kalau katalah contoh, dia dah dalam kemampuan dia telah menjaga isteri dia yang sedia ada ni dengan segini. Maksudnya sebaik ini. Dengan kehadiran dia yang nak menambah beban ni. Beban dan tanggungjawab. Maksud kita kena gentleman lah. Kita nak poligami kan abang sadar kan. Iyalah. Jadi kena terus sadar lah. Jangan tiba-tiba bab ni lembek pula. Betul. Tak boleh pula bila nak tambah lagi satu, yang ini dikurangkan. Ini yang paling penting untuk kita faham sebab kata produser kita Fiza Sabjahan tak mampu lah tu. Okey, baik tuan, seringkasnya untuk kita semua mendapatkan konklusi yang terbaik berkenaan dengan topik nafkah ikut kemampuan pada hari ini. Okey, apa yang saya boleh kongsikan kepada isteri-isteri rumah, sidang penonton wanita hari ini, berkenaan dengan kemampuan ini, suami-suami kena ingat benda ni yang akan dipersoalkan di hadapan Allah SWT terhadap tanggungjawab kamu kepada isteri dan anak kamu. Bukan orang lain,
ia adalah isteri dan juga anak kamu. Betul. Dan bagi seorang isteri, jangan malu dan jangan segan untuk menuntut hak kamu. Tapi ingat, dalam ketika menuntut hak kita, kita kena faham kemampuan suami kita dan dalam masa yang sama, tanggungjawab kita sebagai seorang isteri. Sebab kadang-kadang ramai yang lupa di luar sana, termasuklah saya menasihati diri saya, kita hanya menuntut hak kita, tapi kita lupa untuk melaksanakan tanggungjawab kita. Dan kita kena faham puan-puan, janganlah tiba-tiba barang kehendak ataupun yang di luar daripada perkara yang wajib itu menjadikan satu pertikaian yang besar sehingga menyebabkan adanya perselisihan. Kalaulah nak berlaku perselisihan, pergaduhan pun jangan disebar-sebarkan. Saya rasa ini adalah topik yang konklusi yang cukup baik untuk perbincangan kita pada hari ini. Jangan minta yang di luar payung nafkah itu. Dan kita pun wanita dalam nak menuntut nafkah, jangan lupa dan abaikan tanggungjawab kita sebagai seorang isteri. Baik, Tuan Muhammad Nur Hafiz Ruslan, terima kasih banyak-banyak atas penjelasan yang sangat baik tadi. Kita ada lagi 2 slot sekejap sahaja lagi, tapi jangan ke mana-mana, kita berhenti berehat seketika. Tuan suka makan cakoi belauk? Sedap. Sekejap lagi. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini, dan sebelum kita ke Cakoi Berlauk, kami nak wawarkan sesuatu kepada anda berkenaan dengan Kuala Lumpur Design Festival KLDF 2024. Kembali untuk edisi ketiganya dengan misi memartabatkan industri seni dan reka bentuk negara. Bermula dari 17 hingga 27 Oktober ini, pelbagai acara menarik menanti orang ramai di sekitar Kuala Lumpur. Ya, Yana, dan antara acara yang bakal berlangsung termasuk pameran seni reka, pemasangan interaktif, orkestra Kuala Lumpur dan banyak lagi. Untuk maklumat lanjut, layari laman web rasmi www.kldesignfestival.com atau ikuti media sosial @KLDesignFestival. KLDF 2024. Okey, baik. Kita dah bersama dengan cakul-cakul belauk saya. Sedapnya nampak kat depan ni. Kan? Cik Syamsul. Cik Syamsul. Marilah sini. Assalamualaikum. Wow, tadi kan kalau anda semua nak tahu, Yana sempatlah tanya kepada Cik Syamsul, dah berapa lama buat perniagaan ni? Dah 23 tahun. 23 tahun. Anaknya pun yang membantu banyak. Ira namanya. Hai sikit dekat kamera. Hai. Baik, Encik Syamsul. Pertama sekali, dekat depan kita ni ada apa ni? Alamak. Okey, yang ini kita ada lem merah. Lem masak merah. Kambing masak merah. Tuna yang sekarang untuk 2023 yang inilah top seller. Wow. Yang untuk savory. Kambing dengan tuna. Kambing tuna 2023. 2023. Yang ini 2024. Ini ada apa? Yang ini fish chips. Ayam black pepper 5 rempah dan juga daging 5 rempah. Dahsyatnya. Kita nak pilih ni jap lagi ni. Saya terkejut sebab produser kita kata selain pada manusia melalui evolusi, cakoi pun berevolusi. Hebat betul. Yelah, kalau tak dulu kita makan cakoi kan dengan kaya. Ya, betul. Kita cicah dengan betul. Jangan cicah dengan kaya. Pandai. Betul, kaya pandai. Tapi ini, wow, cakoi pun dah berlauk. Sebenarnya, macam mana Cik Syamsul? Mungkin kita boleh ke sana Jom kan? kita ke sana. Tengok cara pembuatan ni kan. Macam mana awal-awal tu melalui proses inovasi tu? Sebab ialah macam saya kata tadi, mula-mula dengan kaya kan, betul. Kemudian ni dia berlauk-lauk semua ni. Dia previously 2003 saya jual sampai 2008 tu yang original lah. Okey. Original pau kacang merah, pau kacang hijau. Coklat belum cair. Okay. Then after that 2008 saya variasikan untuk yang sweet saja. Akak ke sana. Macam peanut butter, coklat. Then after 2023 saya buat savory pula. Okey, mungkin boleh tunjukkan sikit macam mana sebenarnya kita jadikan cakoi kita nak begini. buat cakoi, sebab saya ni sebenarnya kan Cik Syamsul memang suka makan cakoi. Tapi jujur saya katakan Syirah, saya tak pernah makan yang apa tu, cakoi belauk. Hebat kan? Kita rasa okey. Saya nak tanya dekat Ira sendiri. Ada Ira. Nama penuh apa sayang? Hadira, Nur Hadira. Ada umur berapa? 15. 15 tahun. Memang selalu tolong ayah. Dari kecil lagi. Dari kecil lagi. Okey. Dalam banyak-banyak kat depan ni, yang mana satu kegemaran Ira? Kambing. Kambing. Kenapa kambing? Kambing sedap. Saya suka. Susah tak awak belajar buat cakoi berlauk ni dengan ayah awak? Saya tengok saya dapat boleh buat lah. Taklah susah sangat. Taklah susah sangat. Maksudnya kami pun boleh buat.
Tengoklah pada orang ni kalau boleh buat. Ragu-ragu dengan kemampuan saya. Dia tengok muka kita macam tak boleh sebenarnya. Okey, tapi tak apa. Okey, kita nak berhenti berehat seketika. Sekejap lagi saya dan Syira nak cuba cakoi berlauk. Jangan ke mana-mana. Syamsul. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Cakoi. Nak tiga. Kejap saya buat ya. Cik Syamsul. Daripada tadi menguli tepungnya. Inilah cara nak membuat cakoi ni ya? Ya, betul. Wow, itu kita nak jadikan bentuk di tengah-tengahnya, betul? Betul. Baik, dekat depan kita ni ada berapa kg sebenarnya dough? Yang ni kita ada 12 kg. Boleh hasilkan berapa keping? 350 batang. Wow, nampak tak muka terkejut saya tadi? Tapi dalam masa sehari berapa banyak kg dough? Sambil-sambil tu, Cik Syamsul. Sambil-sambil sambil-sambil. Satu hari saya buat lebih kurang 1,500-2,500 batang. Bermula dari pukul berapa tu? Pukul 4 sampai pukul 10 malam. Wow, dahsyatnya. Hebatnya Cik Syamsul. Dan tadi saya cakap mula buat bisnes dari Johor ya? Ya, dari Johor. Oh, tapi sekarang dah bertapak dekat Kelang lah. Ya, betul. Kelang Valley. 3 di Kuala Lumpur, 3 di Selangor. Okay. Jadi ada 6 cawangan. Tapi kan Cik Syamsul, kalau yang nak tengok kan cakoi Cik Syamsul kan dia memang fluffy. Dia gebu macam tu kan. Ada tips ke? Boleh kongsi macam mana nak bagi dia fluffy? Dough tu mungkin? Biarlah rahsia. Biar rasa. Okey, boleh tak saya nak rasa? Katanya. Boleh Syira, silakan. Syira nak rasa yang mana? Saya boleh rasa tapi yang mana? Kan, saya ambil kalau yang saya beri tadi, Cik Syamsul kata yang selalu mendapat perhatian adalah yang lamb kan? Okey, tapi kalau yang bukan savory, yang manis, yang mana satu yang paling orang suka? Coklat dengan peanut butter. Oh, yang tu, yang dekat sebelah sana tu. Antara variasi dia. Ira, mungkin Ira boleh kongsikan yang variasi yang manis tu kan belah sana tu apa sahaja yang ada? Ada sebenarnya ada lagi coklat, cappuccino. Tapi dah sempat nak buat. Oh, tapi yang kat hujung merah tu apa? Ini white velvet. Wow. White velvet. White velvet. Dalam banyak-banyak ni mana satu paling dapat permintaan tinggi? Ni. White, itu apa? White Oreo. White Oreo. Wow. Jadi yang sebelah sana lepas Cik Syamsul dah uli-uli, dah buat bentuknya, terus masuk untuk digoreng. Yes, betul. Berapa lama tu untuk kita goreng? Dalam lebih kurang 2 minit lah. Sampai dia golden-golden lah ya. Sampai jadi di hadapan saya ni lah. Pandai. Ini pilih nama? Okey, Cik Syamsul mungkin boleh kongsikan social medianya, di mana, macam mana cara nak mendapatkannya. Untuk lebih lanjut tengok di TikTok saya. Wah, apa tu TikToknya? TikToknya adalah Golden Stick My. Wowers. Golden Stick My. Baik, Syira, awak nak cuba yang mana tadi? Saya dah cuba yang red velvet di hujung sana yang saya keluar dari kamera sekejap tu. Bestnya. Yana nak cuba yang mana? Sekejap lagi saya nak cuba yang berlauk. Okey. Sebab saya suka tuna, saya nak cuba yang tuna. Okey, Yana nak cuba sekarang? Tak apa, kejap lagi. Tak apa, kejap lagi. Ni esok bukan apa. Dan esok kami akan kembali lagi dengan topik kami belanjawan apa yang wanita mahu. Kalau anda nak tahu apa yang kita akan bincangkan esok, kami akan kembali sebagaimana temu janji kita tepat jam 12 tengah hari. Dan untuk hari ini kami nak ucapkan terima kasih kepada anda semua sebab setia bersama dengan kami selama 1 jam ini. Dan harapnya tak adalah golongan lelaki yang marah kepada kita sebab membawakan topik berkaitan dengan nafkah pada hari ini. Ia lebih kepada peringatan untuk kita semua. Yang isteri jangan takut untuk menuntut hak anda, dan untuk suami lunaskanlah tanggungjawab nafkah anda itu sebaiknya semampunya. Setuju, dan saya kira ini sebenarnya satu ilmu baru ataupun kita refresh kembali ilmu yang kita dah belajar waktu khusus kahwin dahulu. Baiklah, terima kasih kepada suami, kepada isteri, kepada ibu bapa yang menonton rancangan kita untuk hari ini. Awak nak terima kasih suami saya kan? Ya, saya nak cakap terima kasih kepada suami saya sebab menonton siaran hari ini. Tak ada lagu rau je. Okey, untuk hari ini kami undurkan diri terlebih dahulu. Siap-siap semua. Assalamualaikum. Jaga diri. Assalamualaikum. Masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi dia, lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata watanya, usahawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati
aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandidia. Lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri